Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, seperti yang dinanti-nantikan oleh korang, hari ini Nina akan ceritakan tentang cerita seram followers. Kali ni cerita dia agak seram sikit dan ada banyak kejadian-kejadian aneh, pelik, misteri terjadi yang berkaitan dengan sebuah rumah yang dia sewa. Rumah sewa tu bukan setakat rumah je yang diorang dapat tau, tapi termasuklah penghuni yang tak berjasad yang tinggal dekat situ. Jadi macam mana cerita dia? So without wasting any time, let's get started. Kisah kali ni dikongsikan oleh Atirah. Dia cerita pada tahun 2020 macam tu, diorang ni satu family telah sewa sebuah rumah yang dikatakan rumah tu adalah rumah pusaka. Tuan rumah tadi tu dia sewakan rumah pusaka dia sebab dia nak penyewa tu yang tinggal dekat rumah tu boleh jaga rumah tadi. Maybe tuan rumah tu pun dah ada rumah sendiri kan, jadi dia pun tak sempat jugalah nak jaga rumah pusaka tadi. Jadi dia pun buka lah rumah tu untuk disewakan oleh orang lain. At least pada masa yang sama juga, rumah pusaka tadi tu taklah terbiar dan ada orang yang jaga. Lagipun tuan rumah tu dikatakan tak kisah penyewa tu nak renovate rumah dia ke, nak jaga macam mana, dia tak peduli, asalkan penyewa tu tinggal dekat situ dan boleh jaga rumah tadi. Sebelum ni dikatakan penyewa-penyewa yang tinggal dekat situ tak pernah kekal lama guys. Diorang pindah masuk kejap je, lepas tu tak lama kemudian pindah keluar pula. Ada yang tinggal dekat situ paling lama pun dalam 3 bulan je, dan yang paling kejap je diorang tinggal dekat situ just sebulan. Disebabkan penyewa ni banyak keluar masuk dekat rumah tadi, so tuan rumah ni pun dia buatlah satu kontrak perjanjian dengan penyewa dia. So dalam kontrak perjanjian tu, family Atirah dia nak sewa rumah dia tu kan, jadi dia kena sewa rumah tu selama 5 tahun. So kalau diorang nak keluar daripada rumah tu kurang dari 5 tahun, maksudnya diorang punya deposit rumah tu akan burn. Jadi nak tak nak family Atirah pun okey lah, dan dia sign kontrak tu dan diorang kena stay dekat rumah tu at least 5 tahun. Dan kalau korang nak tahu, family Atirah ni adalah satu-satunya penyewa yang kena sign kontrak tadi. Disebabkan family Atirah ni terdesak nak rumah sewa yang baru, so diorang pun sign lah. Diorang desperate nak rumah sewa yang baru sebab diorang ni terpaksa keluar daripada rumah sewa yang lama. Jadi diorang ni macam ada masalah sikit lah dengan rumah sewa yang lama. So last minute cari rumah dan diorang jumpa rumah tadi, so diorang pun on dan sign kontrak. Lagipun keadaan rumah tu bukan macam sebuah rumah yang dalam keadaan terbiar, menyeramkan. Tak, rumah tu sebenarnya sebuah rumah yang cantik, sebuah rumah banglo yang besar dan agak mewah. Halaman rumah dia pun cantik dan agak besar. So memang sangat sesuai lah untuk family Atirah ni yang memang kerja sebagai meniaga sendiri. Jadi kawasan halaman rumah tu diorang boleh gunakan untuk prepare barang-barang niaga. Selama 6 bulan diorang tinggal dekat rumah sewa ni kan, semuanya okey, tak ada apa-apa yang pelik. Tapi orang kata langit tak selalu cerah kan. So lepas daripada 6 bulan diorang tinggal dekat situ, mulalah ada beberapa kejadian ataupun gangguan yang diorang rasa tak masuk akal. Masa ni lah penghuni rumah tadi tu mula buat macam-macam gangguan. Jiran-jiran diorang sendiri pun terkejut tau bila diorang tahu yang family Atirah boleh stay dekat rumah banglo tadi tu selama 6 bulan, ataupun agak lama lah bagi diorang ni kan. Sebab biasanya penyewa-penyewa yang duduk situ sebelum ni, diorang paling lama duduk situ pun 3 bulan. Tapi family Atirah ni macam diorang respect lah sebab dah lama duduk situ. By the way, Atirah kata rumah diorang ni banglo cat yang berwarna hijau dan terletak dekat tepi sawah. So orang dekat situ memang tahulah rumah tadi dan tahu tentang kisah ataupun cerita di sebalik rumah tu. Nak dijadikan cerita, satu hari tu Atirah dengan husband dia pergi ke klinik desa yang ada dekat situ untuk check up anak diorang. Disebabkan Atirah ni orang baru dekat situ kan, jadi misi tu pun borak-borak lah dengan Atirah nak kenal-kenal. Jadi misi tu pun tanyalah dia kan, Atirah ni duduk dekat mana. Atirah pun katalah dia duduk dekat belakang sekolah dekat kampung tu. So misi tu macam belakang sekolah yang mana satu kan. Atirah pun explain lah rumah yang dia duduk tu rumah banglo warna hijau dan owner asal rumah tu adalah bernama Wan. Misi tu macam dia betul tinggal situ, berani awak satu family tinggal dekat rumah tu. Bila Atirah tanya kenapa kan, tapi misi tu kata tak ada apa pun, sebab siapa je tinggal dekat situ, semuanya macam kejap je sewa, lepas tu diorang keluar. Atirah pun dia tak fikir apa-apalah kan, sebab dia fikir normal lah kan orang selalu keluar masuk rumah sewa ni. Untuk pengetahuan korang, Atirah ni memang dah biasa tau kena gangguan makhluk halus, sebab mak dia sendiri pun selalu kena sampuk dan ada orang yang hantar sihir dekat mak dia. Jadi Atirah dengan satu family ni macam dah terbiasalah dengan gangguan-gangguan macam tu. Satu hari tu Atirah ni nak pergi jumpa ustaz untuk berubat diri dia, tapi dia tak ceritalah kenapa dia pergi berubat tu. Jadi masa dia berubat dengan ustaz tu pun tanyalah tentang rumah sewa yang diorang duduk ni. Rupa-rupanya rumah sewa yang diorang duduk tu adalah rumah pusaka. Jadi cerita dia, parents owner tadi tu dulu dia ada bela saka. Jadi saka tu ditugaskan untuk jaga kawasan rumah tu. Saka yang dia bela tu pula adalah
hantu raya. So dari sinilah family Atirah baru tahu kenapa owner tadi tu beria-ria minta diorang ni sign kontrak sampai 5 tahun. Jadi ada cerita yang diorang ni tak tahu. Benda tu bukan setakat menjaga kawasan rumah tu je tau, tapi benda tu juga pernah menyamar jadi suami Atirah. Dikatakan benda ni jadi pada tahun 2021, iaitu tahun lepas, sekitar pukul 3 pagi. Masa tu husband dia bangun tidur and then masuk ke toilet lah nak membuang, tapi Atirah ni dia tak sedar dan dia tak tahu pun kata suami dia tu ada dalam tandas. And then masa dia tengah tidur tu dia macam terjagalah, dan masa dia terjaga tu dia nampak husband dia keluar dari bilik. Tapi tak lama lepas tu tiba-tiba dia nampak husband dia keluar daripada toilet. Dia macam, bukan tadi aku nampak dia keluar ke? So dia pun tanyalah husband dia, bukan awak keluar ke? Lepas tu husband dia pun macam, taklah, I dari tadi lagi kan ada dekat dalam toilet tengah membuang, mana ada I keluar. So Atirah ni pun macam malas nak fikir, dia pun mengantuk lagi. So dia pun sambung tidur. Kejadian yang seterusnya ni dikatakan ada benda yang menumpang belakang motor suami dia. Tapi yang ni bukan suami dia yang nampak tau, tapi jiran depan rumah diorang yang nampak. Malam tu diorang balik niaga. So sampai dekat rumah tu dalam pukul 10 malam lebih macam tu. Suami dia nak pergi kedai runcit dekat depan tu. So suami dia naik motor lah. Masa tu pakcik depan rumah ni dia tengah cat dinding rumah dia, sebab rumah dia masa tu tengah renovate. Masa suami Atirah lalu depan rumah pakcik tu tegur macam biasalah, macam gimana tu? Macam tu lah, biasa-biasalah kan, tegur-tegur basi. Tapi bila suami dia balik, pakcik tu dah tak tegur suami dia tau. Muka pakcik tu macam cuak, seolah-olah macam dia nampak sesuatu, macam nampak hantu. Tapi suami dia tak fikir apa-apalah, rasa macam pelik sikit lah. Tadi aku pergi dia tegur kan, bila patah balik asal dia pandang aku macam tu kan. Esok pagi tu pakcik tu datang rumah diorang dan cerita apa yang terjadi dan apa yang dia nampak pada malam tadi. Rupa-rupanya pakcik tu nampak ada sesuatu lembaga yang besar duduk dekat belakang suami Atirah. Maksudnya dia tumpang naik motor masa suami Atirah tu bawa. Pakcik tu tak tegur suami Atirah sebab dia tengah tengok benda tu lah. Tapi yang peliknya suami Atirah kata, saya tak rasa apa-apa yang pelik pun masa saya bawa motor tu, macam normal je. Cuma kebetulan pakcik tu nampak benda tu tumpang belakang suami dia. Kejadian yang seterusnya terjadi pada tahun ni juga, iaitu pada bulan puasa. Jadi diorang satu family ni kan meniaga sendiri. So biasanya diorang ni akan balik niaga lepas waktu berbuka. So mak dia balik awal sikit daripada yang lain sebab dia nak buka lampu luar. At least kalau yang lain balik nanti tak adalah gelap sangat. Dan masa mak dia balik tu dah nak dekat waktu berbuka dah. Pada masa tu ada pakcik depan rumah diorang ni tengah siram pokok dekat luar rumah. Tapi mak dia tak perasan pakcik tu. Masa mak dia buka lagi lampu kereta tu kan, pakcik ni nampak benda tu sekali lagi guys. Benda tu tengah mencangkung sambil menongkat dagu macam tu. Gitu. Seram. Dan yang Nina rasa seram sangat tu, benda tu duduk dalam keadaan mencangkung sambil duduk macam ni, tengok mak dia yang tengah buka pintu tau. Tapi mak dia tak nampak apa-apa, just pakcik tu yang nampak. Esok pagi tu pakcik tu datang rumah diorang untuk sembang-sembang dan dia pun cerita, dia kata dia nampak benda tu tengah cangkung tengok mak dia. Creepy guys. Cerita yang seterusnya ni pula terjadi lebih kurang sebulan yang lepas. Masa tu rumah diorang ni tak ada orang dan Atirah dengan suami dia pun plan nak keluar dalam pukul 3 petang macam tu. Atirah ni punya perangai kan, dia jenis yang suka bersiap sambil tengok cermin. Biasalah perempuan kan, Nina pun suka je bersiap tengok cermin. Petang diorang keluar tu, Atirah kata dia memang yakin sangat-sangat cermin makeup dia tu ataupun cermin tempat dia bersiap tu memang kosong, tak ada apa-apa bekas ataupun cap jari ke apa, tak ada. Balik je malam tu lebih kurang pada pukul 9 malam, dia nampak ada satu cap tapak tangan macam tengkorak yang melekat dekat cermin dia tau. Masa Atirah ni balik ke rumah, family dia memang tak ada lagi kat rumah. Sebabnya family dia pada masa tu dari Terengganu nak balik ke rumah. Jadi masa tu tengah on the way lagi. So dia pun rakamlah video kan dan dihantar dekat family dia. Family dia pun kata macam, ya ke ni kan? Macam was-was lah. Jadi bila family dia sampai dekat rumah dalam pukul 11 malam macam tu, diorang pun masuklah dekat bilik Atirah dan masing-masing tengah ukur jari masing-masing. Nak tahu betul ke tak Atirah ni tipu ke apa ke kan, takut prank diorang kan. Tapi bila diorang ukur, tak ada seorang pun jari diorang ni yang ngam dengan cap jari yang dekat cermin tu tau. Dan lagi satu, cap tangan tu sendiri pun tak macam cap tangan manusia tau, macam tengkorak. Korang bayangkan. Pada malam tu juga Atirah ni decide untuk padam je lah kan cap tangan tu. Tapi yang mengejutkan, bila dia bangun je pada pagi esok tu, ada lagi satu tapak tangan yang sama. So kemungkinan masa Atirah tu padam, dia datang sekali lagi and then dia tekap tangan dia. Shit, Nina rasa meremang. Jadi Nina nak korang tengok video ni dan korang nilai sendiri.
Alright guys, macam mana? Nina nak tahu pandangan korang lepas korang tengok video tadi. Adakah korang percaya tu memang tangan tengkorak ataupun korang memang tak nampak apa benda kan? Tapi daripada apa yang Nina tengok dekat video tu tadi, sebenarnya memang nampak cap tangan yang macam berbentuk skeleton gitu. Jadi tak mungkin lah kan tangan manusia nak boleh tekak macam tu kan dengan jari dia yang panjang-panjang macam tu. Memang creepy. Okay, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Terima kasih kepada Atira sebab sudi kongsi cerita dia dengan Nina walaupun dia dah kongsi lama dah. Jadi hari ini baru Nina sempat ceritakan balik kepada korang. Dan jangan risau, masih ada lagi cerita-cerita seram yang dikongsikan tapi Nina belum lagi sempat baca sebab ya, lagipun sekarang ni Nina tak nak terlalu fokus dengan cerita-cerita seram sebab Nina tak nak Nina diganggu. Okay, itu je sebenarnya. Nina tak nak fokus sangat sebab bila fokus sangat pasal cerita-cerita seram ni, cerita pasal benda-benda tu, jadi benda tu macam tertarik untuk datang, untuk mengganggu kan. Jadi Nina akan selang-selilah. Okay, jarang-jarang sekali Nina akan ceritakan tentang cerita seram followers ni. Okay, harap korang faham. And that's it for today. Dan Nina harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan follow juga Nina dekat Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.